tak masa tu. Sekarang baru buat. Sebenarnya memang tak rasa. Tak rasa dan sebelum ni tukang perform dekat Harmoni dan tukang setia juga. Tapi diorang rasa bila yang ini saja diorang dah boleh tarik kak. So memang alhamdulillah time tu pun sonau Tidak makan. Kemudian kita terasa nak main orkestra kan. Tapi alhamdulillah dia cuba dapat. So penyanyi orkestra ni beza juga. Just Muhammad cuma dia preparation percussion tu dan orkestra ni semua. Bila ada ubah. Kita pengalaman yang kita memang dia ada pengalaman KM atau KM juga. Memang ada beza dia. Dari segi nyanyian, saya rasa dia sama-sama juga, cuma mungkin nyanyian dia lebih lain sikit sedap. Jadi kepada kami ni macam saya sampaikan, situ lagu-lagu apa yang akan dikembangkan, kita tengok cara dia. Jadi kita tak main penting kita menyanyikan. Yang penting ada juga tetap. Pasti buat ada. Kita ada acoustic set, ada normal band, semua dengan orkestra full. Macam kalau Sebenarnya dia maksudnya tak ada second ni. Tak, ada set acoustic tapi dengan orkestra. Elektrik pun dengan orkestra. ada 2 set lah. Muhammad? Just radio concert. Mau kat sini tu kat JB. bila start latihan ni yang untuk Betul-betul pertengahan kan. Pertengahan kita start 16. Kalau kita tengok tadi di Zena dia ada 3 show. Boleh katakan this year 2023 NCC banyak show sebenarnya. Februari jangan lupa kita di Singapura. Ya, dan Itu yang last first. start baru-baru ni di Jakarta. Akan kembali ke Indonesia balik. Melihat momentum kerja NCC tahun 2023. Ini dah di fasa konsert. Sebab orang semua dah puas dengan fasa recording. Fasa pertama kan, macam dah lebih pada 20 lagu untuk orang sing along satu konsert. So dah tiba masanya pada mereka, pada kita semua untuk enjoy dengan konsert. Dari studio album. Masa-masa pun ada perancangan. Banyak kita tekan sebab apabila kita tak bersama, kita tak satukan, masing-masing ada career, ada kerja dalam muzik juga. Lalu is producer, dia sessionist. So nak dapatkan time tu memang untuk konsert je tu. Sebab rata-rata masih orang sukakan lagu lama kan. So macam kalau kita nak promokan lagu baru tu rasa macam tak sempat. Orang masih minta lagi lagu. Saya tak buat lagu ni, saya tak buat lagu ni. Choices dia banyak. Saya just nak tanya, untuk satu band memang ada lelaki ataupun wanita bersama tu akan ada sikap-sikap macam mana itu bertoleransi sehingga sekarang. Mungkin masa muda toleransi ni kurang. Bila semua orang pernah ada satu fasa bekerja untuk diri sendiri, berbeza. Tapi sekarang berkumpul hanya untuk satu kelangsungan hidup terhadap manusia ataupun lebih kepada sebagai kawan. Ada, kita saling menghormati setiap anggota. That mean respect tu besar pada setiap anggota. Maknanya walaupun ada yang tak bersama, tetapi kalau ada orang mengatakan exist macam ini, kita akan bikin. Sebab walaupun kami dah ada yang dah keluar, tapi hati tu tetap setia kawan. Jadi bila time music memang tak ada gaduh lah. Dan selalu memang enjoy lah. Enjoy. Kita rasa kami tak ada benda yang kami nak gaduhkan untuk mencerita. Biasa kebanyakan yang diorang gaduh is pasal kewangan. Rata-rata perpecahan band tu semua pasal kewangan. Management fee lah. Management fee, itu ya. paling sensitif. Ya. Jadi So NCC tak menghadapi masalah itu. ada. Sebab kita tak ada jenis macam ni
dia ni kena extra, dia ni kena kurang. Tak ada. Itu jenis semua punya pukul rata after deduct all cost. Macam tu. Pak accountant. Sebenarnya you all bersetuju dengan cara penagihan seperti itu. Tidak ada siapa yang rasa macam aku macam ini aku dapat Tak ada, sebab pada kami ini adalah rezeki Allah, bonus pada kita. Masing-masing dah ada kejayaan dalam muzik masing-masing kan. Apabila macam saya kata, macam cakap Along cakap, kami cakap, bila kita masuk English balik ni, pangkat semua jatuh dah. Pangkat producer ke, pangkat best drummer ke, atau pangkat apa ke. Sebab kami satukan benda tu macam kami dulu masa kecil-kecil. Tak ada masalah lah. Gurauan tu tetap pada sampai sekarang kot. Kadang-kadang orang cakap dah jadi bapa orang, mungkin masih lagi nak tukarnya tu kan. Sebab itulah kami. Dan satu sebab mungkin kita dalam muda kan sekolah. Bila tu dah macam dah sebati, kita pun tak ada isu pasal yang maintenance pasal duit ke pasal apa. Kenal dengan pelanggan tak Tak pasal kita pernah susah senang sama-sama apa. Jatuh bangun sama-sama, kita dah rasa dah semua. Makan Maggi setahun pun kita dah rasa. cerita kalau maksudnya pengalaman ni kita lalu daripada minor issue, contohnya daripada session. Kita pernah kena tipu session, orang tak bayar duit session kan, zaman kita susah. Lepas tu kita pernah show, lepas tu show jenis daripada bayaran tetap sampai bayaran bertiket, maksudnya macam fun fair kan. Ada yang pernah satu masa kita berbalik orang tak sampai RM50 ada dulu kita pergi. Jadi maknanya kita anggap ini asal garam lah. Jadi kalau kita fikir macam benda tu menghentikan langkah kita, maknanya kita tak tegur lagi untuk harumi. Sebab tu industri muzik ni bukan menjaminkan kesenangan, tapi dia memberikan peluang untuk kita berada di banyak tempat. Kan? Jadi kita boleh jelajah semua tempat dengan kehadiran kita buat persembahan. Jadi dekat situ pula daripada persembahan kita kena tipu, jadi kita belajar kat situ. Jadi dekat tu membuat kita rasa tidak terlalu haloba untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita macam letakkan, okey, ini kalau kita dapat ni kita bagi sana kan. Apa yang dapat, jadi mana benda tu mendidik dari awal kan. Jadi kalau kita ada sifat haloba, jadi kita rasa benda ni tak cukup, kita kena gandakan usaha kan. Kita kena macam mana cara nak buat orang suka apa semua kan. Jadi kat situ kita kena tackle semua pihak, daripada macam bukan saja daripada antara kita dengan fans, antara kita dengan orang company, antara kita dengan wartawan kan. Semua ni melibatkan kita punya cara bersosial dan kita kena pandai jangan, kalau boleh jangan menyakitkan hati orang. Sebab bagi saya pengalaman tu dah mengajar kita. Kalau kita selalu nak buat orang sakit hati pun tak guna. Lebih baik kita banyak bergurau pun lagi better. Muhammad lebih aman duduk di JB. Memang awak memilih pada keadaan sekarang mungkin memerlukan awak banyak di Kuala Lumpur untuk praktis, for sponsor. So berulang-alik dari JB. Akan ulang-alik dan tempoh masa yang panjang juga lah kan. Dia dah ditentukan bila masa-masa untuk buat latihan bersama dengan Aegis, saya akan turun ke KL. Dan dengan masa yang ditentukan akan berada selama hampir sebulan ataupun sebulan setengah di Kuala Lumpur untuk lakukan. Kenapa awak tak nak duduk KL? Saya nak duduk di KL tapi belum masanya. Saya pun kalau boleh nak Mamat ada dekat KL kan. Jadi banyak aktiviti kan. Tapi InsyaAllah kami tu. Tapi dia perlu stabil kan. Kami maksudnya sebab kalau Mamat ni dia baru comeback. Maksudnya kita orang ni bertapak daripada lebih kurang lebih 25 tahun dulu kita dah dekat sini, daripada pagi makan pagi macam tu kan. Sampai kita dah bertapak. Jadi Mamat pula dia back to JB, jadi sekarang nak back to KL, jadi dia kena memulakan tu balik. Dulu pernah rasa menyesal tak? Masa dulu kan pernah mengeluh kata Eddie tak pernah ada show lah masa zaman kegemilangan. Jarang-jarang ada show kan. Sekarang tiba-tiba banyak pula. Kita pernah tak ada show 1 tahun. Itu bila tu? Dengan Junction lah. Junction pergi masa tu buat case tu kan, pergi praktis ni naik lori, naik taksi. So dah bak kampung ni, saya tu masa sini dah mana tak keluar. kena album, kena Orang kampung pun kata, "Ya, tipu aku tipu dah." kami tak ada sedikit pun daripada anggota yang mengeluh, yang mengatakan nak keluar.
Dan kita fikir tak apa, kita settlekan benda ni sampai jaya lah. Tempoh juga. Maksudnya kita pernah lalui fasa-fasa zaman susah lah sebenarnya. Jadi bila zaman susah ni kita yang buat decision. Kita nak berhijrah dari JB ke KL, kita nak jadi Malaysia pun kita yang minta dengan ibu bapa. So jadi bila kita dah berhijrah ke KL, bila kadang-kadang mak bapak telefon, adik-adik telefon, kau kat sana okey ke? Okey, sebenarnya kita tipu. Walaupun kita tak okey. Kita tak okey. Tapi macam Ajay dah janji dengan mak bapak dia suruh dia buat decision, patah balik. Dia tetap nekat, dia nekat. Jadi kat situ kalau Ajay boleh nekat, Alung boleh nekat, Izzat boleh tinggalkan family masa tu, apa dia boleh katakan dia teenager lagi masa dia join Izzat. So, jadi kenapa tak aku boleh bertahan kalau diorang ni boleh bagi kekuatan dan semangat. Macam tu lah. Jadi itu spiritual dia. Tapi benda-benda tu tak semua tak menjadi pahit pada kami. Semua tu menjadi memori indah pada kami. Benda kelakar. Benda kelakar. Biasanya kalau yang ada- saya rasa orang lain takkan berani buat. Takkan berani buat. Dan benda-benda tu banyak saya catatkan dalam saya buat buku kan sekarang. Nampak So, jadi Lebih sekali. Saya pun baca. Last lap tu. macam-macam. Jadi semua kisah kita tapi dari pandangan saya yang saya rasa. Jadi dia dah siap dah. Kita dah mula dah start dah nak hampir pun. Berapa print banyak? Resolusi impian pengimpi. Pengimpi tu saya ambil word daripada dreamer lah. Sebab dalam kamus Dewan tak ada perkataan pengimpi. Tapi saya tak beli, saya langgar benda tu sikit. Sebab bagi saya kalau perkataan tu ada besok kamus Dewan, insyaAllah Hipster lah sikit. akan ambil kan. Sebab dia dreamer. So, jadi kadang-kadang kita kena sedikit langgar, tapi bukan tak senonoh lah. Macam tu. Kerja yang benar lah. Itu adalah bercerita mengenai Aziz dari Ya, dari pandangan saya saja. Awal sampai masuk saya Macam tu. secara telus Daripada saya, Ada maksudnya tak benda-benda yang orang tidak tahu yang ada jelaskan dalam buku itu? InsyaAllah saya tengah plan untuk yang kedua. Plot dah ada dalam mindset, tapi kali ni saya akan buat tanya dari pandangan Alung, Ujang, Muhammad saya collect. Saya akan rungkaikan jadi satu penulisan untuk second book akan datang. Sebab benda ni bagi saya satu perkara yang saya tak nak cerita berulang kali. Sebab saya takut saya cerita berulang kali menyebabkan satu hari saya nyanyuk, saya dah cerita benda yang lain. Kita tak tahu. Jadi benda ni dah ada dalam satu iklan, dah ada datang, jadi ikut tu. Sign dulu. Jadi maknanya benda dah ada. Berapa lama? Punya berapa lama tu? Perubahan. Perubahan saya rasa zaman PKP. Facebook kan. Ada jadi saya ulang balik masukkan video. Dia penulisan yang bagus. Banyak lagu-lagu saya pun lirik dia. Musrat. Dia balas surat ni nak. So, diorang semua setuju lah dengan apa yang Mus ceritakan. Sebab cerita saya bukan fiction. It's fact lah. Boleh lah. Berapa ratus rahsia yang tak pernah Walaupun ada juga Rahsia tak pernah dikongsi biasanya 30%. Maksudnya 30% maksudnya that side of every story kita tak boleh ceritakan dekat orang sebab kita bukan Amerika. Sebab kalau Amerika dia tak kisah. Saya cakap lah. Ada juga ada kita saya tapi saya okey lah. Sesuai macam cerita funny dia kata macam mana dulu dia nak lima orang dia tak nak semua orang dia daripada Johor Kedah isu Kedah kat Johor balik Rajuk budak ni dulu. Tak suka kami, biarlah kami balik. Ajay pun ingat. Jadi cerita macam tu nanti saya akan ambil dari Ajay. Maksudnya itu yang Ajay ingat. Nanti yang ada Alung punya start ingat saya akan ambil. sebab yang dalam buku yang Dalam kesesaraan kami 1 tahun tu, kami lah peti dengan kegembiraan. Kan? Dia means macam kita balik studio, dia ni sanggup tunggu pukul 3 pagi kat bawah, dia nak terperanjatkan pegang kaki dia. So, jadi itu yang buatkan kami tak fikirkan yang masalah tengah teruk ni sebenarnya. Itulah. Mungkin nama exist tu pun satu doa. Dalam bahasa Melayu tu pun namanya wujud. Dan perasaan kita macam masa zaman kita buat
saya rasa tak semua orang tahu apa yang kita rasai bila kita dalam BMG. BMG ni satu syarikat yang dipenuhi daripada barisan artis raksasa. Kau ada Search, kau ada Wing, kan semua. Jadi dekat situ Mota. Alam Mota ada. Alam Mota tu antara orang yang ada. Dia macam tapi dia ada dalam BMG. Jadi kita orang nampak kita orang punya dilayan bagaimana. Jadi kita orang bukannya pilihan utama. Jadi sampai kadang-kadang bila satu masa lepas album keluar tiba-tiba bajet promosi dah habis lah dik. Kan? Bajet promosi dah habis. Dan kita padahal rasa macam tak ada apa. Tapi yang artis yang satu ini contoh, yang ini album dia tak jual sangat pun tapi bajet promosi banyak. Kan? Berbagai-bagai. Dia anak diri. Itu dia anak diri kan. Kita rasa. Tapi saya sentiasa fikir kalau aku beralah maknanya aku kalah. Aku tak mau beralah untuk kalah. Aku beralah untuk ke depan lagi. Maksudnya. Jadi lepas tu saya selalu bertimbang tara. Okey, kadang-kadang kemauan band apa? Kemauan record company apa? Kemauan PR ni apa? Jadi kita kena penuhi semua kehendak diorang ni. Kan? Jadi kalau macam A&R masa tu Aziz Bakar kata gini. Aziz Bakar ni pula jadi dia tanya PRT, okey ke lagu ni? Kan? Tapi yang band aku tak nak lagu macam tu, kita nak lagu macam ni. So jadi kita berhalusi, kita buat supaya tidak tertinggal apa kehendak dia ni kita satukan. Jadi alhamdulillah benda tu menjadi walaupun dari satu eksperimen menjadi satu yang walaupun pada waktu tu orang tak pandang. Saya dah fikir macam tu kan. Tapi saya cakap benda ni orang akan pandang one day. Saya sentiasa fikir yang satu hari Music Exist akan jadi reference. Jadi itu yang kita buat. Jadi alhamdulillah nampaknya hari ini benda-benda yang pernah kita lakukan tu ternyata dia mula bercambah lah. Maksudnya dia macam benda yang kita tanam tu dia lambat. Macam tu. Indonesia ni dua lah alasan tu dengan buih. Dia dua album. Tapi bila dah sekarang ni dah sama kita tengok sama media ada media sosial ni, internet rupanya banyak lagu-lagu yang kita tahu. Tapi yang paling happening tu lagu itu lah. Tapi kan tu lagu lain banyak agak yang datang. Pada orang dia ada dia tu kan. Kalau dalam korang kan ada siapa yang jadi Abang Long yang jadi kalau ada masalah aja refer pada seorang. Mamat kan. Kita tak refer pada seorang. Contohnya abang. Tapi nasihat Yang penyelesai. Dia paling dewasa musa. Dia penyelesai hujang rasa lah. Jangan friend. Zaman tu kan dia macam ni. Macam saya memang paling good dalam band. Tapi waktu tu saya yang banyak berhubung dengan orang luar semua dengan record label apa semua kan. Jadi dekat situ saya line up untuk lead semua benda ni daripada ibu bapa ni kena cakap ke apa kan. Jadi saya dengar. Siapa yang buat tu? Muda Malaysia kau kan? Lepas tu bila dah saya rasa benda yang kecil-kecil semua boleh settle sendirilah. Kan? Kalau saya tak boleh pun saya back to Ujang, back to Ajay juga. Saya tak jenis. Tapi satulah budak-budak ni tak datangkan problem yang besar. Dia tak mendatang problem yang macam rompak bank ke apa ni semua. Dia tak datang problem besar. Contohlah, itu yang sebab agaknya memang tak akan ada masalah. Sebab ceritanya muzik, bangun muzik, tidur muzik. Mamat, awak pernah rasa habis lah kerja aku bila diorang ambil Izzat dan Izzat tak rasa bila Mamat tu balik anak Mamat aku Tak ada. Aku nampak balik jadi kedah ni lah. Tak ada dia bukan macam tu. Turun tu kalau dalam buku cerita dia tak macam tu. Mamat is a band. Mamat bukan dibuang. Mamat bukan maksud saya juga, maksudnya ada orang dalam satu band ada dua vocalist kan. Kadang-kadang kita rasa dia punya adik juga kan. So album lepas ni satu pula yang nak jadi. Izzat ke Mamat ke. Ada tak perasaan ni? Bila kan fan macam-macam. Ada ke fan bila kalau kita bilang bila kita tampil macam-macam ada. Kita contoh baru ni kita tampil tak ada saya tak ada. Sekarang dah macam-macam. Kami minat macam biasa lah bila saya tak ada tanya Mamat ada tak. Bila buat ada Izzat ada tak. Kadang-kadang dia. Tapi saya tak ada masalah dari sini tu. Buatan yang saya pun tak tahu. Bagi saya bila macam Izzat Mamat dan Jay Alamin itulah dapat bersama tu satu macam iya kalau korang buat orkestra ni salah
ada kurangan. Jadi saya nak diorang semua rasa. Kalau rasa sama-sama macam mana kita rasa zaman muda dulu, zaman sekolah. Sekarang pun dah 40-an kita rasa sama-sama. Jadi benda tu kita tolak benda-benda negatif, kita buang. Bagi saya, bagi kita orang, muzik tu comfort untuk fan. Macam mana Aziz melihat anak muda, sebab masa house boom itu full house kan, macam memang crowd pun gila-gila kan, pun nyanyi sing along. Macam mana Aziz melihat Okay, so house boom tu sebenarnya tak sangka lah yang so kita rasa yang si muda ni diorang tak suka macam lagu lama kan. So bila kat situ dah nampak boleh kata 99% diorang sing along lagu basic. So maknanya lagu diorang, lagu kita orang ni dah masuk daripada zaman kita orang sampai zaman sekarang. So jadi lagu tu saya rasa tak mana-mana pun yang mesti karaoke ni saya rasa. Banyak daripada komen dia lagu ni lagu bapak pasang lah, dia karaoke daripada daripada macam-macam dia. Lepas tu bila yang sebaya kita orang pula dia cakap aku terasa muda lah sebab korang hari ni. Terima kasih lah. Dia salam. Maknanya dia bau nostalgia kan. Kenangan tu bawa dia Dengan lagu lah. Terima kasih. Okay, thank you. Sebab bukan nak ni, sebab dia orang ada shoot untuk Tak boleh abang, kita ada lagi.